أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Sadaqallahul Azim. Bila kita telah dengar bacaan suci ayat Al-Quran yang berkenaan tentang dalil Nabi Daud, kisah Nabi Daud itu, dan sekarang ni saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud, yang mana Nabi Daud ini merupakan anak Isha bin Bashwa, iaitu cucu Jabuzah bin Ya'qub, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim AS yang ke-12. Beliau menjadi raja setelah kewafatan Raja Talut. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut. Talut bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja, tetapi mahir dalam peperangan dan seorang pemimpin perang. Tugas pertama Talut setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda delegasi yang masih kuat dalam menghadapi pejuang-pejuang Palestin, iaitu rakyat Palestin sendiri yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Jalut merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani, kuat, cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan. Sesiapa sahaja yang berani menantangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh. Beliau merupakan seorang raja yang zalim, kejam, sentiasa memerangi dan mengurusi rakyat Bani Israel dari tempat tinggal mereka. Negeri yang diperintahnya adalah di antara Syam dan Mesir. Dalam peperangan itu, Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menuntut kepada Raja Talut. Lalu Raja Talut tidak melayani Nabi Daud, tidak memberi juga kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud pergi bersama tenteranya. Talut menganggap Nabi Daud AS sebagai satu ancaman dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud. Sejuruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud AS sebagai raja. Nabi Daud AS digunakan suara yang sangat merdu, yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barang keperluan hidup seperti pakaian dan lain-lain. Nabi Daud AS meninggal ketika menjangka usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman itu mari kita kenali dulu Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman ini adalah anak kepada Nabi Daud AS. Sewaktu Nabi Sulaiman kecil, ia dikenal dengan mempunyai ketajaman dan kecerdasan minda yang hebat. Nabi Sulaiman mempunyai sebuah kerajaan, iaitu kerajaan Bani Israel, yang diwarisikan oleh ayahnya, iaitu Nabi Daud AS kepada dia. Kebiasaannya Nabi Sulaiman akan membuat satu perhimpunan untuk semua bala tenteranya. Dan pada satu hari, Nabi Sulaiman mendapati bahawa ketiadaan berukut-ukut dalam satu pertemuannya
Lantas selepas itu burung Hud pun datang dengan keadaan kepenatan, dan burung Hud pun menceritakan kepadanya tentang sebuah kerajaan yang aman dan makmur yang diperintah oleh seorang puteri. Tapi yang sedihnya, kerajaan itu menyembah matahari. Setelah Nabi Sulaiman mendengarkan cerita burung Hud tersebut, maka Nabi Sulaiman pun menuliskan sebuah surat dan diberikan kepada burung Hud pun untuk disampaikan kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis mengirim surat melalui pengikutnya kepada kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa begitu banyak hadiah kepada Nabi Sulaiman. Telah sampai pengikut Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyambut dengan sopan santun dan lemah lembut dan berkata kepada pengikut Ratu Balqis, "Apa yang kalian membawa kepada kami tidak sebanyak apa yang Allah telah memberikan kepada kami." Dan Nabi Sulaiman berkata kepada pengikut Ratu Balqis, "Pulanglah kalian ke negeri Sabah." Telah sampai pengikut Ratu Balqis ke kerajaan negeri Sabah dan bercerita tentang situasi yang telah berlaku. Ratu Balqis penasaran dengan kerajaan Nabi Sulaiman, dan mereka bergerak ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman berkata, "Siapakah yang sanggup mengalih singgahsana kerajaan Sabah dengan sekejap?" Lalu mengangkatlah tangan jin Ifrit, mengata, "Saya mampu mengalih kerajaan singgahsana kerajaan negeri Sabah sebelum Nabi Sulaiman berganjak dari singgahsana." Dan angkat tangan juga seorang yang soleh dan ilmu yang tinggi, "Saya mampu mengalih kerajaan negeri Sabah itu, singgahsana dia mampu mengalih dengan sekelip mata." Dan Nabi Sulaiman memilih orang yang soleh ini dan termakbul dan ada belakang singgahsana Nabi Sulaiman. Sampailah Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan sungguh malu dan terpegun melihat singgasananya berada di belakang singgasana Nabi Sulaiman. Telah lama mengamati dan bermusyawarah lama dengan Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balqis ni dia memeluk agama apa yang dianut oleh Nabi Sulaiman dan berkolaborasi kerajaan Sabah dan kerajaan Nabi Sulaiman dengan begitu kukuh daripada segi ekonomi dan